Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Malaysia Airports Holdings berhad akan memastikan semua lapangan terbang antarabangsa di bawah sediaannya bersedia untuk menerima kemasukan penumpang antarabangsa ke negara ini menjelang pembukaan sepadan pada 1 April depan. Pengarah urusan MAHB, Dato' Iskandar Mizal Mahmud berkata pihaknya sentiasa bekerjasama dengan semua pihak lain, terutamanya Kementerian Kesihatan bagi menambah baik aliran proses di lapangan terbang khususnya bahagian ketibaan. Dan juga katanya kecekapan protokol keselamatan adalah tumpuan utama kerana ia dapat memastikan pengalaman pemprosesan penumpang yang menyenangkan. Antara langkah yang diambil oleh MAHB untuk memastikan kesediaan lapangan terbang termasuk menempatkan lebih ramai kaki tangan berpengalaman mengendalikan pelanggan di lapangan terbang serta memasang lebih banyak papan tanda dan juga tempat duduk di seluruh terminal untuk kemudahan dan keselesaan penumpang. Setakat ini lebih 22,000 ahli komuniti lapangan terbang telah diberi vaksin sepenuhnya. Top Glove Corporation berhad mencatat keuntungan bersih lebih rendah iaitu susut sebanyak 97% kepada 87.55 juta ringgit bagi suku kedua tahun kewangan berakhir 28 Februari 2022 daripada 2.87 bilion ringgit pada setahun sebelumnya. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, peneraju pengeluar serantangan global itu berkata perolehan hasil turut merosot 73% kepada 1.45 bilion ringgit berbanding 5.37 bilion ringgit sebelum ini. Bagi tempoh separuh pertama tahun kewangan 2022, kumpulan itu mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 273.27 juta ringgit berbanding 5.23 bilion ringgit pada tempoh sama tahun sebelumnya, manakala hasil berkurangan kepada 3.03 bilion ringgit daripada 10.12 bilion ringgit. Prestasi kewangan lebih rendah itu disebabkan oleh normalisasi purata harga jualan yang menghampiri paras sebelum pandemik. Harga bahan mentah secara amnya menyaksikan aliran penurunan pada kadar lebih perlahan berbanding ESP yang menyebabkan berlakunya mampatan margin. Menurut Top Glove, kumpulan itu juga perlu berdepan kenaikan kos operasi lain termasuk utiliti, pekerja dan bahan kimia selain persaingan sengit dengan bekalan sarung tangan baharu menyebabkan tekanan harga susulan kejayaan pelaksanaan usaha pemberian vaksin COVID-19 di peringkat global. Dan sementara itu, Top Glove akan terus memantau keadaan pasaran dan meneruskan pelaksanaan penilaian di Hong Kong pada masa yang sesuai mengambil kira perkembangan dalam pasaran kewangan global. Pembuat sarung tangan getah terbesar dunia itu berkata demikian dalam makluman kepada Bursa Malaysia bagi menjelaskan artikel berita yang melaporkan mengenai kelewatan tawaran awam permulaan IPO di Hong Kong untuk syarikat itu. Dalam satu kenyataan ringkas kepada media pada Selasa, Top Glove berkata ia telah memutuskan memberi lebih banyak masa untuk meneruskan penilaian di Bursa Saham Hong Kong HKEX berikutan perubahan perkembangan dalam industri dan keadaan pasaran equity semasa. Pada 8 Disember 2021, Top Glove berkata ia menjangkakan penilaian yang dicadangkan di HKEX itu akan diselesaikan pada suku pertama 2022. Jabatan Kastam dan Pelindungan Simpanan CBP Amerika Syarikat merampas 4 penghantaran minyak sawit Malaysia di Baltimore sejak 11 Februari lalu mencecah 10.5 juta ringgit berikutan maklumat yang menunjukkan bahawa komoditi itu dikeluarkan menggunakan buruh paksa. Sitos Digital berhad meningkatkan pegangan bersekutunya dalam bisnes Inline Public Company Limited Ball yang berpangkalan di Thailand kepada 24.825% sebagai sebahagian strategi pengembangan serantau kumpulan. Langkah dan strategi meletakkan Malaysia memasuki fasa peralihan endemik bermula 1 April disifatkan bertepatan untuk terus memacu perniagaan dan ekonomi, kata Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Tahap sekatan yang dikenakan Barat dan Eropah terhadap Rusia hanya satu langkah bunuh diri. Menurut penulis terkemuka Itali, Sara Reginella, penduduk Eropah tidak faham kesan sekatan itu terhadap negara mereka kerana terlalu dibuai naratif kejahatan Rusia. Beliau menegaskan penipuan jelas dilakukan Eropah dan NATO demi menutup punca krisis Ukraine. Questa guerra economica fatta con le sanzioni dobbiamo chiamarla con il proprio nome, un suicidio per l'Europa.
Le persone sembrano contente di questo suicidio, allora probabilmente non si rendono conto di quello cui andremo incontro. Io vivo ad Ancona, nelle Marche, la mia regione ha già sofferto 8 anni fa tantissimo per le sanzioni alla Russia. Quello che succederà adesso con questo aumento di sanzioni sarà qualcosa di ancora più drammatico. Sarah merupakan penulis yang menghasilkan 2 dokumentari berkaitan 12 wilayah yang bergolak sejak 2014. Beliau mula menyelami kisah di timur Ukraine sejak berbelas tahun lalu dan berjumpa dengan penduduk untuk mengetahui cerita sebenar. Bagi beliau, penyelesaian krisis ini adalah di tangan NATO yang agresif melanggar perjanjian dengan Rusia. E per uscire da questo conflitto noi dobbiamo svelare le carte, cioè mostrare quello che realmente è accaduto, perché ripeto, la pace si costruisce sulla verità, non sulla menzogna. Non potrò mai dimenticare, perché veramente è successo a pochi chilometri da casa mia, il bombardamento della NATO su Belgrado nel 1999. Ecco, io avevo 19 anni, me lo ricordo perfettamente. Ecco, sono cose che noi non possiamo più tollerare. Noi dobbiamo richiedere la pace, ma una pace basata su un mondo multipolare, su un mondo di pace tra le varie nazioni. Questa cosa è possibile, dobbiamo crederci, però per farlo dobbiamo denunciare le menzogne che sono la base delle guerre. Justru beliau menegaskan pentingnya untuk kebenaran diberitahu kepada penduduk Eropah tentang pencetus sebenar krisis Ukraine. White House dilapor gagal untuk berhubung dengan putera mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman serta Emiriah Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam usaha melakukan kerjasama minyak. Menurut salah seorang pegawai negara, panggilan telefon Joe Biden kepada kedua pemimpin itu tidak dijawab. Dan juga Biden kini terdesak untuk berunding dengan negara Teluk selepas ia mengharamkan import minyak Rusia. Hubungan Amerika dan juga Saudi tercalar di bawah kepimpinan Biden selepas Arab Saudi mendakwa Amerika tidak endah tentang ketegangan melibatkan Yaman dan program nuklear negara itu. Bagi UAE pula, serangan puak Houthi di negara itu seolah-olah tidak dipandang serius oleh Biden. Malah perjanjian nuklear Amerika bersama Iran yang sedang berlangsung juga disifatkan tidak menjaga kepentingan mereka. Dan sekatan Amerika Syarikat terhadap Rusia yang menggunakan bank tradisional tidak sepenuhnya melumpuhkan Rusia. Ini kerana golongan elit Rusia sudah lama bersedia dengan penggunaan mata wang kripto untuk transaksi utama. Malah negara itu juga sudah pun mewujudkan sistem transaksi kewangan domestik sendiri bernama MIR yang samutara dengan Visa dan Mastercard. We're going after two things, trying to squeeze the Russian economy and also trying to squeeze those oligarchs, right? The problem is we're doing that only through the formal banking system. And we're doing a good job on that, and that is very effective. It's historic. I'm 100% behind it. But there's a hole in the dike here, and the hole is crypto. Those oligarchs can move a lot of money or store a lot of money or hide a lot of money through crypto. So in effect, what I'm proposing and some other senators are working on right now is to authorize the president to say any of these exchanges that are not following through on economic sanctions against the oligarchs, against Russia, can't do business in the United States. Penganalisis sektor minyak melihat secara lumrah Eropah sememangnya akan mengikut langkah Amerika untuk mengharamkan import minyak Rusia. Namun ia tidak akan dilakukan sepenuhnya kerana kesan berganda ekonomi kepada rantau itu yang bergantung besar kepada bekalan tenaga Rusia. I think the pressure on European governments will grow and grow now. We've had the US and UK both committing to it. They're not as exposed. But I think as this war goes on, we'll see more, terrible images, but also more recognition of the peril to Europe. We've seen an enormous rethink of German energy and foreign policy already. So I think energy policy across the continent is definitely on the table. Now, would this be an outright ban immediately? Probably not. But would it be a severe and ongoing reduction, a phased reduction in imports of Russian oil and gas? I think absolutely that must be a policy that's being considered. Pada Selasa, Suruhanjaya Eropah merancang untuk mengurangkan tahap kebergantungan blok itu terhadap hasil tenaga Rusia menjelang akhir tahun ini. Alternatif yang dipilih adalah mendapatkan minyak dari negara Teluk, namun kos akan berlipat kali ganda.
OPEC pada Rabu menegaskan tidak ada satu sumber di dunia yang mampu menggantikan kapasiti minyak Rusia sebanyak 7 juta tong sehari. Baik, harga minyak dunia susut sedikit pada Rabu selepas Emirat Arab Bersatu UAE berkata ia bersetuju untuk mengeluarkan lebih banyak minyak untuk menyokong bekalan dalam pasaran. Brent didagang pada $111.14 setong, manakala WTI didagang $108.70 setong. Namun penganalisis melihat ia belum mencerminkan harga sebenar emas. Hitam itu memandangkan situasi geopolitik masih lagi rapuh. Ia ditambah tindakan Barat mengharamkan import minyak Rusia dan tindakan Eropah yang mahu mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga Rusia. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pakar ekonomi MIDF Research, Zafri Zulkifli yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Zafri, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Zafri, mungkin pertama sekali kita melihat bahawa harga minyak kali ini melonjak ke paras tertinggi sejak 2008. Ada paras tersebut dan juga menurun, kemudian meningkat kembali. Ada juga penganalisis mengatakan harga tidak mustahil boleh mencecah sehingga $200 setong. Adakah bagaimana untuk kita melihat ini satu bentuk kelebihan dan juga risiko buat negara pada masa yang sama? Bagaimana keseimbangannya? Okay, Waalaikumsalam Encik Najib. Terima kasih Pihak Wani. Baik, melihat kepada harga dunia sekarang ini memang tidak stabil dan semalam pun dah jatuh ke $111. Namun dari segi risiko dan kelebihan kepada negara kita, saya melihat lebih kepada kelebihan di mana dia akan merancakkan aktiviti pengeluaran minyak di negara ini dan juga meningkatkan hasil pendapatan negara. Kerajaan Malaysia telah menetapkan paras harga minyak pada $67 setong untuk bajet 2022. Dan berdasarkan unjuran kami di Emirat Research, kami menjangkakan harga purata Brent akan berada pada paras $97 setong. Jadi dengan perbezaan harga ini, kami menjangkakan ada penambahan sebanyak 7 bilion kepada hasil pendapatan negara. Risiko mungkin ada dari segi input cost. Tetapi sekali lagi saya cakap, lebih kepada kelebihan buat negara kita kerana kita adalah net exporter untuk sektor minyak dan gas. Sekiranya Zafri di peringkat domestik pula, kita melihat sebelum ini pada harga minyak sekitar $65 ke $70 setong, subsidi untuk harga petrol kita adalah bernilai RM8 bilion diperuntukkan. Bagaimana dengan harga terkini ini? Untuk kerajaan menetapkan subsidi sudah pasti akan meningkat kerana harga di pam itu masih lagi sama untuk RON95. Okey, baik. Pada tahun 2011-2012, harga Brent berada pada paras $110-$112. Ketika itu kerajaan Malaysia subsidi minyak sebanyak $20 ke $27 20 ke 27 bilion ringgit. Dan kalau kita melihat kepada hasil minyak negara kita, walaupun tidak campur dengan Petronas dividen, sejak 2011 kita mempunyai defisit sebanyak 5 bilion setiap tahun. Iaitu kita bandingkan hasil minyak kecuali Petronas dividen dan kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan subsidi. Tetapi bila kita campurkan dengan Petronas dividen, kita ada lebihan sebanyak 20 bilion ringgit perbandingan harga jumlah pendapatan minyak dan subsidi. Jadi bagi saya tidak ada isu besar untuk kerajaan terus memberikan subsidi kepada negara. Seperti saya cakap tadi, hasil minyak juga bertambah dan juga of course sudah semestinya jumlah subsidi minyak juga meningkat. Namun pendapatan hasil negara itu lebih daripada jumlah subsidi yang perlu kita berikan. Okey, mungkin akhir sekali bagaimana kita membaca kesannya kepada inflasi negara? Kerana kebanyakan negara maju, inflasi itu sudah pun meningkat ke paras berpuluh tahun tertinggi. Malaysia juga menyaksikan peningkatan luar biasa sedikitlah berbanding dengan angka biasa yang kita saksikan. Bagaimana untuk melihat harga yang tinggi ini mencerminkan ataupun akan membawa kepada inflasi yang lebih tinggi? Adakah perlu rakyat Malaysia berhati-hati ataupun orang kata brace for impact start dari sekarang? Tidak dinafikan peningkatan harga minyak dunia dan komoditi yang lain ini akan memberi kesan kepada harga makanan dunia, dan kita sebagai pengimport makanan secara umumnya
akan merasai peningkatan harga inflasi makanan. Namun, berbalik kepada isu subsidi, di mana dengan hasil minyak lebih daripada yang perlu disubsidi, saya jangka sekiranya kerajaan terus menetapkan harga RON95 dan diesel pada paras yang sama, kami tidak merasakan kadar inflasi itu akan lebih 3%. Dia akan tetap berada pada paras 2 ke 3% walaupun harga makanan meningkat kepada 5% berbanding tahun lepas 1.6%. Okey, Zafri, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Itu tadi Zafri Zulkifli, iaitu merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Kita melihat kepada bagaimanakah impak harga minyak yang tinggi pada ketika ini dengan lonjakan dan kesannya kepada inflasi negara, dan juga sudah pasti untuk juga melihat kepada kesan secara keseluruhannya kepada ekonomi Malaysia dan juga serantau. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.